Assalamualaikum, hai. Bersama lagi dengan Kak Aina. Untuk minggu ni masih lagi di tajuk sekolah menengah untuk form 3 lagi. Belum tukar lagi Okay. Sementara tu kita tunggu dulu adik-adik yang lain untuk join. Okay, tunggu sekejap. Okay, dah start. Ada yang dah join kita hari ni. Okay, hari student dengan Muaz dah join. Okay, hai. Sihat? Puasa tak? Okay, so hari ni akan nak sambung pula tajuk yang seterusnya. Okay, Muaz pun kata hai. Nera Ismon. Okay, kejap. Macam kenal dia. Waalaikumsalam. Okay, ni Nera Ismon ni siapa? Iman Cuba tulis nama betul kat bawah tu. Nama siapa? Barulah akak sebut betul. Nanti kan akak sebut nama Facebook je. Sebut tulis nama sendiri dekat situ. Okay. So hari ni Kak Aida nak sharekan pula untuk adik-adik tajuk garis lurus. Okay, dah tengok kan? Hari ni akan nak sharekan tajuk garis lurus. Ya, betul, Iman. Okay, hi Iman. Welcome to the class. Okay, so hari ni akan nak sharekan mengenai tajuk garis lurus. Garis lurus. Okay, tajuk ni kalau ikut tingkatan 3, bab yang baru punya, tingkatan 3 dia adalah bab 9. Bab 9 untuk tingkatan 3. Okay. Okay, betul. Bab terakhir untuk tingkatan 3. Okay, so hari ni akan sharekan untuk adik-adik untuk tajuk garis lurus. Okay, sebelum akan nak start, sebelum akan nak mulakan, minta adik-adik tolong sharekan lagi pada ramai orang lagi. Cepat sharekan pada yang lain. Iman, Muaz, Ari Sudan, tolong Kak sharekan. Okay, tolong sharekan lagi. Okay, masukkanlah kat dalam grup-grup apa yang kawan ada. Kawan-kawan punya grup ke, WhatsApp grup ke, boleh, tak ada masalah. Just copy link dan paste saja pada WhatsApp, okay? Boleh share lagi pada kawan. Kita nak pandai biar pandai sama-sama. Okay. So hari ni akan nak ceritakan Okay, akan nak ceritakan mengenai tajuk garis lurus ni. Okay, di mana kalau garis lurus kita selalu jumpa persamaan garis lurus, betul? Di mana untuk persamaan garis lurus formulanya adalah Y sama dengan MX tambah C. Okay, ini yang kita selalu jumpa untuk persamaan garis lurus. Okay, sekarang persoalan akak pula. Apa Y? Apa M? X dengan C ni apa dia? Okay, sekarang kita ceritakan pula apa dia sebenarnya. Okay, Y ni adalah koordinat. Koordinat ataupun titik. Koordinat ataupun titik Y. Okay, so untuk M pula ni apa? M ni adalah bawah sikit, kecerunan. Okay, ataupun dalam bahasa Inggerisnya gradient. Pun boleh mana-mana sama je. Okay, sebab hari ni akak belajar banyak Malay, akak guna bahasa Melayu je lah Okay, kecerunan. Okay, next, X ni apa? Kalau ini koordinat ataupun titik Y, dan ini adalah koordinat ataupun titik X. Koordinat ataupun titik X. Dan last kali C. C ni apa? C ni adalah pintasan Y. Pintasan Y. Okay, apa itu pintasan Y? Okay, contoh bila kita ada satu gambaran, satu graf dekat sini. Okay, graf dia begini, contohnya. Dan dia potong dekat sini dan sini adalah 2. Okay, untuk makluman adik-adik, pintasan Y adalah bila mana satu garis ni memotong pada paksi Y yang ni. Okay, jadi dia potongnya dekat sini, jadi kita punya pintasan Y adalah 2. Okay, contohlah kalau kita potong kat bawah. Okay, dekat sini adalah negatif 2. Jadi pintasan Y kita berapa? Negatif 2. Dekat mana dia potong, dekat situ dah pintasan Y kita. Okay? Yes. Okay, udah share. Thank you Iman. Okay, Pretty Man, hi. Okay, Ari Sudan dah share. Thank you Ari Sudan. Okay, kita sambung lagi. Kita dah tahu ini je equation dekat dalam ni sebenarnya untuk buat persamaan. Okay, sekarang kita nak tahu pula nak dapatkan daripada mana nilai-nilai ni. Nak dapat daripada mana? Okay,
So, kalau macam nampak kat sini, titik Y, titik X ni biasanya dekat dalam graf dah ada. Okay, contoh dekat sini, ni titik kita apa? Titik kita adalah sifar 2. Itulah titik kita. Macam mana kita nak baca titiknya? Just ini kita masukkan dalam equation ni nanti untuk dapatkan persamaan. Okay, so ini adalah titik. Itulah ni titik X dan ini adalah titik Y. Nilai ni yang kita masukkan dekat dalam sini. Okay, sekarang untuk gradient ataupun kecerunan ni, formula dia apa? Okay, untuk kat sini akan nak sharekan dua formula. Okay, formula yang pertama untuk kira ni adalah nak ataupun kecerunan ni kita boleh simak adalah M kan? Okay, akak tulis M terus. M sama dengan macam mana kita nak kira adalah Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. Maksudnya titik dia. Okay, contohlah kita ada satu garis dekat sini. Ini adalah sifar 2. Okay, akak potongkan dia ataupun akak tulis nilai je terus kat sini. Okay, sini sifar 2. Kat sini akak bagi satu lagi titik. Nilai dia adalah 6, 1. Contohlah akak buat koordinat 6, 1. Macam mana kita nak kira gradient untuk sifar 2 hingga 6, 1 ni? Kita masukkan dalam formula ni. So, adik-adik kena tahu dulu yang mana satu X, mana satu Y. Okay, adik-adik decide. Okay, nak buat yang mana satu, yang mana satu yang kedua. Okay, contoh akak buat yang ni adalah yang X1, yang ini adalah Y1. So, automatically yang kedua ni adalah X2 dan juga Y2. Okay, bila kita dah tulis dekat sini, just masukkan je kat dalam formula. Okay, Y2 tolak Y1. Y2 kita berapa? 1. So, sama dengan 1 tolak Y1 kita berapa? 2 bahagi dengan X2 6 tolak X1 sifar. So, kita akan dapat 1 tolak 2 negatif 1 bahagi dengan 6 tolak sifar 6. So, kecerunan kita untuk garis lurus yang ini adalah negatif 1/6. Itu cara nak dapatkan nilai kecerunan. Kita just masukkan di dalam equation ni. Okay. Contohlah satu lagi akak buat. Okay, ini kita buat dekat garis lurus itu je kan. Okay, satu lagi akak ada satu garisan. Di mana garisan tu akak potong dekat bawah ni. Macam tu. Ni kat sini sama juga koordinat dia sifar 2. Koordinat yang baru ni akak buat dekat sini adalah 4 sifar. Okay, akak buat dia 4 sifar. Okay, kita kira kecerunan dia macam mana. Okay, padam balik yang ni. Just gantikan nilai. Okay, sama juga akak buat yang bawah ni yang kedua. Okay, jadi kita ada X2 tolak Y2 tolak dengan Y1, betul? So, Y2 kita kat sini berapa? Sifar. Sifar tolak 2. Sifar tolak 2. Nampak ke tak ni? Okay, sifar tolak 2 bahagi dengan yang bawah pula X4 tolak sifar. 4 tolak sifar. So, kita akan dapat negatif 2/4. Bila nampak je macam ni, kita kena buat apa? Permudahkan dia. So, kita akan dapat negatif 1/2. Okey, ini adalah cara yang pertama. Okey, cara yang kedua pula untuk dapatkan nilai ni adalah M sama dengan pintasan Y. Negatif pintan pula. Kejap, dia suruh akak padam balik. Kejap Negatif pintasan Y bahagi dengan pintasan X. Ini satu lagi formula. Okay, untuk yang ni senanglah kalau kita nak buat soalan yang tadi, yang baru je akak buat tadi. Sebab dia dah terus potong. Okay, bila mana pintasan Y adalah garis tu potong pada paksi Y. Kalau pintasan X, garis tu potong pada paksi X. Jadi pintasan Y kita adalah 2. Pintasan X kita adalah 4 dekat sini. Jadi kita masuk je formula sama dengan negatif pintasan Y dulu. 2 dulu. Okay, so 2 bahagi dengan X kita adalah 4. 2 bahagi 4. Ingat lagi akak kata apa tadi? Kita kena permudahkan. So dapat negatif 1/2. Okay, sama tak jawapan? Sama. Okay, ini adalah dua cara untuk dapatkan kecerunan. Sama ada dia nak guna yang formula ini ataupun formula yang kedua ni. Okay, bila mana adik dah nampak kat sini dah siap potong siap-siap dekat sini, akak terus sarankan terus guna yang kedua. Tak payah susah-susah nak fikir. Kalau yang ini, kalau adik ada dua koordinat, so terus guna yang ini. Okay. Next, pintasan Y akak dah cerita sekali dekat sini tadi. Pintasan Y ni apa? Garis yang potong pada paksi Y. Okay, jadi contoh macam untuk soalan yang ini, pintasan Y dia boleh jadi yang atas adalah 2. Yang bawah adalah negatif 2. Okey, akak nak tengok pula
jawapan-jawapan kejap. Oh, akak dah baby akak lupa nak tengok jawapan. Okay, kita tengok kejap. Okay, dah share. Hai Kak Ina, hai. Okay, thank you. Okay, hai PT Amani, hai semua. Thank you John. Okay, terima kasih sangat join-join akak punya live hari ni. Tolonglah share lagi pada kawan-kawan biar lain pun boleh dapat manfaat yang sama juga dengan adik-adik. Okay, hai Sid. Oh, Sid. Ada orang yang baru join. Hai. Okay, so 1/4 Ari Sudan kata 1/4. Kira betul-betul kat sini kita akan dapat negatif 2/4. Yes, betul. Ari Sudan dah betulkan dah balik. Jawapannya adalah 1/2. Tapi kat depan kita ada negatif, jangan lupa. So kita akan dapat negatif 1/2. Okay, so ini basically ini je yang untuk bab ni. Dia tak susah mana pun. Yang penting adik-adik kena tahu dulu poin-poin ni kita nak guna macam mana. Okay, so apa lagi akan nak share dekat sini. Bila mana soalan tu kata dua garis lurus tu ada selari. Selari. Okay, ni adik-adik kena take note Bila dia kata selari, maksud dia apa dekat situ? Maksudnya nilai untuk gradient ataupun kecerunan M1 mesti kena sama dengan M2. Bila kata selari je, maksudnya kecerunan dia sama. Sama kecerunan. Itulah keyword dia. Bila nampak selari je, confirm dah tahu. Okay, itu mestilah samalah tu dia punya nilai gradient dia ni ataupun kecerunan dia ni mesti sama. Okay, itu je adik-adik perlu pegang. Okay, so akak dah sharekan nota. Okay, nota ni kalau tertinggal is okay. Nanti boleh salin balik. Akak akan postkan balik semula video ni. So, hari ni akan nak sharekan dulu soalan latihan dia. Okay. Apa lagi akak tertinggal kat sini Akak coba chat sekejap. Okay, ni sudah. Pintasan sudah. Okay, ada satu lagi bentuk untuk dapatkan equation garis lurus ni. Okay, bentuk dia jadi macam mana? Dia boleh juga jadi X bahagi dengan A tambah Y bahagi dengan B sama dengan 1. Ini adalah salah satu lagi bentuk untuk persamaan garis lurus. Tapi yang betul-betul kita akan guna adalah yang bawah ni. Kalau dia minta dalam bentuk ini, baru kita bagi. Kalau tak minta, jangan kita bagi yang bawah ni je. Normal je. Okay, ini sahaja nota kita. So, akan nak try dulu soalan satu soalan dulu. Okay. Okay, untuk soalan yang pertama ni, sementara tu adik-adik boleh sambung share-sharekan lagi pada kawan. Pada WhatsApp group, pada group Facebook, Telegram, banyaklah kita sekarang kan Instagram. Adik-adik ni mesti famous Instagram ni. Okay, so kita nak tengok soalan yang pertama. Okay, di mana untuk soalan yang pertama ni, tentukan sama ada titik P terletak pada garis lurus yang diberikan atau tak. Soalannya macam tu. Dia suruh tentukan sama ada titik P ni terletak pada garis lurus ataupun tidak. Di mana dibagi equationnya adalah Y sama dengan 3X tambah 2. Okay, dan lagi satu dia bagi koordinat untuk P adalah 2, 8. Dia suruh tentukan sama ada titik ni, P ni, ada pada garis, terletak pada garis lurus ni ataupun tidak. Itu je dia suruh decidekan. Okay, macam mana adik nak buat yang ni? Okay, senang saja untuk yang ini. Adik-adik just perlu masukkan nilai. Okay, nilai dan pastikan kiri dan kanannya sama. Okay, contoh kat sini. Okay, kiri kita adalah Y. Okay, kita tulis pecahkan dulu Pak. Ini belah kiri. Okay, sini belah kanan. Okay, sekarang kiri kita Y. Y kita mana? Ingat balik koordinat kita kat sini. Kita mula dengan X dulu ke Y dulu? Kita mula dengan X. Sini adalah koordinat Y. Okay, jadi kita mulakan dengan sini. Kita dapat apa? Y sama dengan 8. So, Y sama dengan 8. Okay, ataupun kita terus tulis kat sini pun boleh. 8 sama dengan 3X tambah 2. Okay, 3X. 3X kita berapa? 2. 2 tambah 2. So, kita dapat berapa? 8 sama dengan 8. Bila adik-adik nampak kiri dengan kanan dah sama nilai, maka titik ni terletak pada garis lurus. Okey, senang je. Okey, jadi bila dia sama kiri dan kanan, maka titik P terletak pada garis lurus.
Y sama dengan 3X tambah 2. Okay, senang kan? Itu je adik-adik kena tahu. Terletak kat macam tu. Okay. So, next kita sambung lagi. Kejap. Okay, akan nak bagi lagi satu lagi soalan. Oh, Ari sudah kata yeay. Okay. So, nampak ke tidak soalan akak ni? Cik komen dekat situ. Nampak tak? Okay, soalan yang seterusnya akan nak bagi. Masih lagi pada lebih kurang juga yang sama. Tentukan juga sama ada titik ni terletak pada garis lurus ke bukan. Itu juga soalannya. Okay, cuma soalan dekat atas ni akak tukar. Akak tukar jadi 3X tolak. Oh, nampak? Okay, thank you Arisudan. Okay, 3X tolak 2Y sama dengan 12. Di mana nilai P akak adalah negatif 42. Okay, cuba adik-adik try untuk buat soalan ni. Bagi tahu dekat akak sama ada dia terletak pada garis lurus ataupun tidak. Okay, sama ada dia terletak dekat garis lurus ataupun tidak. Okay, Iman kata tak nampak. Kejap, akak kena kedepankan sikit ke? Kejap Okay, sambil-sambil tu boleh try dulu buat yang ni. Dapat ke tidak? So, untuk buat yang ni macam mana? Nilai X dan juga nilai Y kita ada kat sini. Jadi, kita tentukan dulu mana X, mana Y. Macam biasa juga. Okay, sini X dan sini adalah Y kita. Okay, so kita ada X, sini kita ada Y. Dan kita nak jawab soalan ni macam mana? Kita just perlu masukkan nilai sahaja. Okey, adik-adik dah boleh nampak ke? Ataupun masih jauh lagi? Okey, kembali. Okey, so akan sama balik. Ini nak cari nilai dia macam mana? Okey, nilainya adalah masukkan X pada X dan Y pada Y. Okey, syarat kita apa? Kiri dengan kanan mesti kena sama. Okey, kalau sama maka dia terletak. Kalau dia tak sama maka dia tak terletak. Okey, so kita ada 3X tolak 2Y. Okey, masukkan nilai 3. X kita berapa? Negatif 4. Tolak 2. Y kita adalah 2 sama dengan 12. Okey, so 3 nak dengan 4. Nak dengan negatif 4 dapat negatif 12. Negatif 12 tolak lagi dengan 4. So kita dapat negatif 14. Sekejap, betul ke tak ni? Negatif 12. Negatif 12 tolak dengan 4. So negatif 16. Okey, negatif 16 sama dengan 12. Sama tak sama ni? Tak sama. Bila tak sama maka titik P tidak terletak pada garis lurus yang diberikan. Okey, dah nampak. Alhamdulillah, syukur. Okey, thank you. Okey, so kat sini kita akan dapat apa? Jawapannya akan jadi titik P negatif 42 tidak terletak pada garis lurus 3X tolak 2Y sama dengan 12. Itu je. So, dia adalah tidak terletak pada garis lurus. Kenapa dia tak terletak? Sebab nilai kiri dan kanan tak sama. Tak sama, tak terletak. Okay, ingat tu je. Tak sama, tak terletak. Kalau sama, baru dia terletak pada garis lurus tu. Okay, so boleh tengok dulu sekejap soalan ni. Okay, kejap lagi akak bagi lagi satu lagi soalan. Ya, Kak Azwa sudah join. Hai Kak Azwa, welcome to the class. Okay. Soalan lagi apa akan nak buat soalan ya? Soalan yang seterusnya. Okay, akan nak bagi gambar rajah pula.
Okey, akan nak bagi gambar rajah. Okey, di mana gambar rajah ni bentuknya begini. Sebentar ya. Okey. Okey, ni gambar rajah yang akan ada. Sini Y, sini X dan akan ada dua garis lurus. Okey, satu dekat sini dan satu lagi dekat terlari sikit. Sini. Okey, di mana titik dekat sini tengah ni sama iaitu dekat sifar H. Okey, satu lagi dekat bawah ni adalah nilai N. Dekat sini adalah nilai K. Sini origin ataupun asalan. Okey, di mana kat sini equation yang pertama dia bagi adalah Y 2X tambah 3Y 2X tambah 3Y sama dengan 6. Okey, dan satu lagi dia bagi Y sama dengan X tambah 2. Okey, ini equation yang dia bagi pada kita. Okey, sekarang untuk soalan yang pertama, dia suruh tentukan nilai H. Tentukan nilai H. So, dia nak A. Berapa nilai H? Dia tanya kat kita, berapa nilai H? Macam mana kita nak dapatkan nilai H? Okey, senang je adik-adik. Ingat lagi, kita ada equation dekat sini, dia bagi dua equation kat kita. Okay, adik-adik boleh pilih mana-mana satu dan kita just perlu masukkan titik koordinat je dekat sini. Kita dah masuk nilai kat sini, kita nampak kat sini kita ada X, kita ada Y, betul? Equation pun dah dapat. Jadi nak dapatkan nilai je, just masukkan dalam equation je. Di mana adik-adik boleh pilih pesan mana-mana adik nak. Yang pertama boleh, yang kedua boleh. Okay, kalau kita tengok dekat sini, mana lagi senang? Yang kedua lagi senang. So, kita guna yang kedua. Y sama dengan X tambah 2. Di mana koordinat yang kita ada adalah sifar H. Okay, sekarang kita masukkan. Sifar ni nilai X, H adalah nilai Y. Okay, masukkan dekat dalam persamaan atas. Okay, jadi Y sama dengan H. H sama dengan X sama dengan sifar. Sifar tambah 2. Jadi kita dapat H sama dengan 2. Dah siap. Dah itu je dia minta. Okay, dah siap yang pertama. Yang kedua pula B. Okay, untuk B, dia minta nilai K. K pula berapa? Tadi dia minta H. Sekarang dia cari K. Okay, sekarang K dulu kita tengok dekat mana. K ada dekat sini. Okay. Macam mana kita nak jawab soalan ni? Kita dah nampak equation dia tetap yang sama iaitu X tambah 2. Okay, jadi kita nak buat macam mana K? Tengok dulu koordinat. Bila dia sentuh pada paksi dekat bawah ni, pada paksi X ni maksudnya, dia punya koordinat untuk Y adalah sifar. Dia akan jadi K sifar. Koordinat dia macam tu. Nilai S adalah K dan nilai Y nya adalah dia tak ada garis yang sengit. So, jadi 0. So, K sifar. Sekarang equation kita masih lagi equation yang sama, persamaan yang sama. Y sama dengan X tambah 2. Koordinat kita dah bertukar. K dan juga sifar. Okay, nak buat macam mana? Sama juga macam tadi. Tulis dulu dekat atas ni. Ni titik apa? Titik X. Ini titik Y. Okey, titik X dan juga titik Y. Okey, jadi kita dapat nilai apa dekat sini? Y sama dengan sifar. Masukkan nilai. Sifar sama dengan X kita berapa? K. Masukkan K. Tambah 2. Dah nampak soalan ni. Kita ada satu dekat sini. Dah nak suruh selesaikan soalan ni. Ni masuk topik apa ni? Topik algebra. Penting tak penting algebra adik-adik? Okay, so pastikan bila tengah belajar algebra tu belajar betul-betul Okay, so kita ada K tambah 2. So macam nak selesaikan? Okay, ingat lagi. Bila kita nak dapatkan nilai K ke nak dapatkan nilai 2? 2 tu buat apa kita nak dapatkan? Dah dapat nilai kan? So maksudnya kita nak nilai K. Jadi tutup K. Bila kita tutup, kita nampak apa yang tinggal? Tambah 2. Okay, tambah 2 bawa ke sebelah. Okay, bila bawa ke sebelah, tambah 2 jadi apa? Jawab-jawab dekat bawah tu. Tambah 2 jadi apa? Okay, tambah 2 jadi negatif 2 sama dengan K. Kalau adik-adik yang boleh dapat jawab tu, good job, terbaik. Maksudnya adik-adik fokus pada kelas dan fokus juga pada live Kak Azwar. Kak Azwar dah share. Jangan sampai tak dapat jawab. Sekarang sorang-sorang kena dengan Kak Azwar nanti. Bisa. Okay, so kita dapat K sama dengan negatif 2. Okay, dah siap A, dah siap B. Okay, sekarang kita nak selesaikan soalan C.
Okay, C pula dia minta apa? Tengok Iman dah jawab dah. K sama dengan negatif 2. Good job. Okay, sorry akak lambat sikit. Tapi dah risau akak baca. Okay, K sama negatif 2. Good job Iman. Terbaik. Tengok Iman fokus. Good job. Okay, sekarang kita nak cari nilai N pula. Okay, dah cari H. Dah cari K. Dan dia minta nilai N. Alamak, macam mana pula dapat nilai N ni? Okay, kita tengok juga dulu. Koordinat dulu. Apa-apa dipastikan dulu. Ada tak koordinat dia? Okay, kita tengok koordinat. Koordinat untuk N adalah, kita tengok dia masih lagi pada garisan dekat X juga. Maksudnya, nilai dia adalah N sifar. Y dia sifar. Dia tak ada nilai. Kalau kita ada ke atas, baru kita ada nilai Y. Okay, jadi dia tak ada nilai Y. So, N sifar. Dia nampak no dah kat situ kan. Okay, jadi kita nak buat apa? Sama juga. Benda yang sama. Masuk je equation. Tak payah pening-pening nak fikir. Okay, masukkan equation. So, nak cari nilai C macam mana? Okay, adik-adik tengok siapa lagi cepat. Akak lagi cepat ke adik lagi cepat? Akak punya komen lambat. So, kalau kata macam akak dah siap jawab ni, adik-adik dah ada komen dekat bawah. Maksudnya adik-adik lagi cepat daripada akak. Jangan risau. Okay, so kita tengok N. So, dapat nilai N macam mana? Masuk dalam persamaan 2X tambah 3Y sama dengan 6. Di mana koordinat yang kita ada adalah N dan juga sifar. Kita buat apa? Tentukan koordinat. Di mana X, di mana Y. Sini X, sini Y. Dah dapat koordinat. Kita nak buat apa? Masukkan dekat dalam persamaan. Okay, so kita dapat 2. X kita jadi huruf apa? Huruf N. Tambah dengan 3. Y jadi sifar. Sama dengan 6. Okay, so kita dapat 2N saja sama dengan 6. So dapat nilai N berapa? N sama dengan algebra juga lagi. Adik-adik tak dapat lari daripada algebra. Tolonglah fokus pada live Kak Azwa, okey? Hari apa? Hari Khamis. Tolong tengok pukul 3 petang juga hari Khamis. Okey, so 6 bagi dengan 2 sama dengan 3. Dah siap. Nilai A kita dapat 2. Nilai K kita dapat negatif 2. Dan juga nilai N kita dapat 3. Dah siap dah untuk soalan ni. Okay, boleh tengok-tengok dulu sebelum aku nak sharekan lagi soalan yang baru. Okay, soalan seterusnya akan nak bagi soalan mana pula Okay, boleh tengok-tengok dulu yang ni. Ada soalan tak? Yes, Iman, betul. N sama dengan 3. Arisudin, Muaz dapat tadi K negatif 2. Good job. Betul, terbaik. Adik-adik. Adik-adik genius akak ni kan. Baru dah jam 6 dah boleh jawab tingkatan 3 punya soalan. Korang memang terbaik lah. Superb. Tak ada masalah lepas ni korang nak masuk form 3. Skip je lah lepas ni cakap cikgu saya dah pandai. Boleh tak macam tu? Okay, so akan nak sambung pula soalan yang seterusnya. Okay, dah siap? Dah siap? Okay, kita nak sambung soalan next. Okay, Nera, baru Iman je yang jawab. Okay, kita tengok yang lain. Ada lagi tak? Akak, dia dekat akak lah baru nampak. Mungkin yang lain dah reply kot. Akak terlepas. Akak terlambat. Sekejap Okay, so kita nak tengok soalan yang seterusnya. Okay, untuk soalan seterusnya. Yes, see? Muaz dengan Arisudin dah jawab. Akak dia terlambat sikit baca kan? Okay, good job. Betul. Terbaik. Betul jawapan adik-adik. Okay, so akak ada satu lagi gambar rajah dekat sini. Okay, di mana gambar rajahnya berbentuk begini. Dan dia bagi dekat kita sini adalah ni Y, sini paksi X, lepas tu sini O, P, Q, R, S. Q, R, S. Okay. Lepas tu Y sama dengan 1/2X tambah 6 dekat sini. Y sama dengan 1/2X tambah 6. Okay, lagi 6Y sama dengan KX tambah 12. Okay, lepas tu dia bagi tanda juga dekat kita dekat sini. Sini macam ni tanda dia. Okay, ni tanda ke atas ada 2. Ni pun tanda ke atas ada 2. Okay, then kita ada kat sini HX tambah Y sama dengan 10. Dan satu lagi dia bagi 2Y. Macam tak muat dia akan nak tulis. Kita atas sikit 2Y sama dengan 5X tolak 4. Okey, ini yang kita ada. Dia dah bagi semua maklumat dah dekat sini. So, soalan ni dia minta apa? Suruh cari nilai H dan juga nilai K. Berapa nilai dia?
Okey, untuk soalan yang ini, apa yang adik perlu tahu? Apa akak cakap ni kan? Okey, apa yang adik-adik akak ni perlu tahu adalah tengok tanda ni. Tanda atas ni sama dengan tanda bawah ni, betul? Okey, bila mana dia ada dulu kat sini ada tanda ini, maksudnya ini adalah garisan selari. Tanda yang sama itulah yang selari dia. Maksudnya yang atas ni selari dengan yang bawah. SR selari dengan PQ. Okey, yang untuk PS pula dia selari dengan yang mana? Tanda yang sama adalah QR. Jadi Kak tulis kat sini PQ sama dengan SR. Okey, lagi satu kita ada PS sama dengan QR. Itulah yang dimasukkan dengan selari dekat sini. Okay, so Nur Rafiza pun ada yang join. Wah, selamat datang Kak. Welcome to the class. Okay, ni siapa yang tengok? Daniel lah yang tengok. Okay Daniel, komen sikit Daniel, jawapan apa? Okay, dah lalang join kan? Okay, so kita tengok ini H dengan K. Apa jawapan kita? Kita ada H, kita ada K. H kita dekat mana? H dekat sini. K kita dekat bawah ni. Okay, nak buat yang mana dulu? Nak buat H dulu ke K dulu? Kita buat H dulu lah. Ikut-ikutan Okay, so kita buat H dulu. Bila mana kita ada selari kat sini, kita tengok PS. PS kat mana yang sama? Okay, PS sama dengan QR. Okay, jadi kita tulis siap-siap dulu. PS sama dengan QR. Okay, di mana dekat sini, kita tengok equation PS sama dengan HX tambah Y sama dengan 10. Adik-adik nampak je macam ni. Adik-adik perlu kembalikan kepada bentuk asas dia, iaitu Y sama dengan MX tambah C. Y sahaja bersendirian dekat depan. Okay. So maksudnya kat sini siapa yang menyebuk? Yang sibuk dekat sini adalah HX. Pergi hantar balik. Jangan duduk rumah orang. Pergi balik rumah sendiri. 10 tolak HX. Okay, ni question pertama untuk PS. Okay, yang kedua pula kita tengok untuk QR. Okay, QR kita punya persamaan adalah 2Y sama dengan 5X tolak 4. Okay, sekarang akan cakap apa tadi? Nilai Y dia mesti kena ada satu saja. Satu saja. Ni ada dua kan? Maksudnya semua ni kita bahagikan dengan 2. Ataupun kita masuk lagi balik tajuk algebra. Tak lari-lari kita pada algebra kan? Bila kita tengok 2Y kat sini, kita dapatkan Y saja macam mana? 2 bawa sebelah sini darab. Kalau pindah ke sebelah jadi bahagi. So 5X tolak 4 bahagi dengan 2. Okay, ni adik-adik boleh pecahkan jadi 5 per 2X tolak 4 bahagi 2 dapat 2 tolak 2. Okay, bila kita bagi syarat dekat sini adalah nilai PS selari dengan QR. PS, tukar selari lah. PS selari dengan QR. Okay, bila mana kata kuncinya adalah selari, maksud dia apa? Kecerunan equation yang pertama sama dengan kecerunan persamaan yang kedua. Kecerunan dia sama. Okay, jadi bila kecerunan dah sama, kita just masukkan je nilai M. Kita cari M dia dekat mana? Dekat mana M? Kadang-kadang akan tulis balik kan. MX tambah C. Okay, M dekat mana? Dekat X. Mana X? Kita cari X. Okay, so M kita dekat sini. Negatif H. Okay, satu lagi M kita dekat mana? Dekat sini. 5 per 2. Okay, jadi kita just samakan je dia. Samakan macam mana? M1 mesti sama dengan M2. Ataupun kita tulis terus MPS. MP kepada S mesti sama dengan MQ kepada R. Okay, jadi PS kita adalah negatif H sama dengan S tu tak payah letak pun tak apa. Okay, 5 per 2. Okay, soalan nak apa? Negatif H ke nak H? Soalan nak H saja. So H sama dengan negatif 5 per 2. Dah siap untuk H. Okay, sekarang kita nak selesaikan untuk K pula. Macam mana kita buat H? Macam tu jugalah kita buat K. So akak buat short form sikit. Akak cepatkan sikit. Okay, nilai H kita adalah untuk K, kita ada Y sama dengan 1 per 2X tambah 6. So kat situ M untuk PQ. Tak, sekejap. SR, PQ, betul. M kepada PQ mesti sama dengan M kepada SR. Okay, so sekarang kat sini ni dah betul dah.
Y sama 1 per 2X tambah 6. Okay, yang kita nak kena tukar hanya pada sini saja. Okay, jadi 6Y sama dengan KX tambah 12. Okay, nak dapatkan nilai X macam mana? Nampak macam R dah. 12. Okay, so Y sama dengan K per 6X tambah 12 bahagi 6. Sama dengan K per 6X tambah 2. So, bila kita ada selari, maksudnya M1 sama dengan M2. Jadi, M1 kita berapa? 1 per 2X. M PQ sama dengan MSR. MPQ dapat berapa? Mana ada S sini? Iaitu K bahagi 6. Sama dengan MSR. SR sama dengan 1 per 2. Okay, jadi nak kira macam mana? Okay, kalau bahagi pindah ke sebelah jadi darab pandai. Sama dengan 1 per 2 darab 6. Okay, 1 per 2 darab 6 dapat berapa? Sama dengan 3. So, kita dah dapat nilai H sama dengan negatif 5 per 2. Dan nilai K sama dengan 3. Okay? Okay, so sekarang adik-adik ada soalan lagi tak? Okay, K sama dengan 3. Akak jawab seorang-seorang. Tak ada siapa nak tolong akak. Sampai hati. Okay, so inilah kita punya yang soalan yang kedua. Okay, boleh hadam-hadamkan dulu. Akak nak sharekan soalan yang seterusnya pula. Okay, soalan yang seterusnya. Mana lagi akak nak bagi ya? 9. Bab 9. Okay. Masih lagi topik yang senang. Okay, iaitu akak ada lagi satu yang baru. Equation yang baru. Bukan equation. Gambar raja. Gambar raja yang baru. Okay. Akhirnya akak nampak Puan Residen tulis kat situ 3. Terima kasih ada yang melayan saya. Okay, thank you. Good job Residen. Betul-betul. Okay, so kita nak tengok soalan yang seterusnya pula. Untuk soalannya ini, gambar rajahnya begini. Okay, untuk tajuk ni dah kata pun garis lurus kan? Maka kita memang akan ada garis lurus je lah. Okay, so sini adalah P. Sini 2. Y. Sini 4. Okay, lagi. Sini 2. Sini 4. Sini nilai X. Sini adalah Q. Okay, di mana nilai A kat sini ada A 2, 4. Okay, sini ada A. Salah. 2, 4 sini. So, 2, 4. Ni adalah nilai A. Lagi dia bagi P, Q, B. 4 negatif 2. 4 negatif 2. Okay, ni B. 4 negatif 2. Okay, so sekarang ni dia bagi 3 nilai ni. Di mana dia bagi persamaan untuk PQ adalah 1 per 3 Y sama dengan 1 per 3 X tambah 2. X tambah 2. Okay, ni yang dia bagi. Y sama dengan 1 per 3 X tambah 2. Okay, soalan dekat sini, dia suruh tentukan persamaan garis lurus yang selari dengan PQ dan melalui titik ni. 1, 2, lagi 1 titik adalah sini. Origin. Dia lalu 1, 2, 3 titik ni. Jadi suruh kita buat persamaan garis lurus yang selari dengan PQ. Okay, ingat lagi adik-adik, bila dia kata keywordnya adalah selari, maksudnya kecerunan yang pertama sama dengan kecerunan yang kedua. Okey, bila kita dah kata selari, nak cari yang selari, confirm. Semua kecerunan dekat sini adalah 1 per 3. Jadi dah senang lah kerja kita. Okay, kita tengok yang A dulu. Yang A dia minta titik A, iaitu 2, 4. Okay, dia suruh kita bina persamaan. Okay, macam nak bina? Okay, Y sama dengan MX tambah C. Dan koordinat pun kita dah ada. Okay, M kita dah ada belum? Sudah. Di mana M sama dengan 1 per 3. So, masukkan dalam equation ni semua maklumat yang kita ada. So, ini nilai X, ini nilai Y. So, Y masuk dekat Y. 4 sama dengan M sama dengan 1 per 3. X
kita adalah 2 tambah C. So kita dapat 4 sama dengan 2/3 tambah C. Okey, nak cari nilai C macam mana? Siapa yang kita nak cari? C. Jangan sibuk adalah 2/3, hantar bagi jiran. So C sama dengan 4 tolak 2/3. So kita akan dapat C sama dengan pada 3 12 tolak 2 10. 10/3. Okey, jadi disuruh nak buat persamaan. Jadi gantikan di dalam equation ni. So Y sama dengan M kita 1/3 X tambah C 10/3. Okey, dah siap untuk A. Macam ni dia caranya. Okey, A ni macam ni, B pun sama je, lebih kurang juga. So akak terus tukar B dekat sini adalah B sama dengan 4 negatif 2. Okey, maklumat yang lain semua sama. Okey, just gantikan nilai dalam ni je yang bertukar. Okey, so kita kira equation yang B pula dapat berapa. Okey, X dan juga Y. Okey, X masuk kat X, Y masuk kat Y. So Y kita negatif 2. So negatif 2 dekat sini. X 4 tambah C. So kita dapat negatif 2 sama dengan 4/3 tambah C. Bawa ke sebelah. C sama dengan negatif 2 tolak 4/3. So 3 darab 2 dapat 6. So negatif 6 tolak 4 sama dengan negatif 10/3. So itu nilai C kita. Minggu depan soalan form 4 pula. Betul. Orang dah request kan. Jangan risau, minggu depan akan masuk form 4. Untuk hari ni memang dah last bab terakhir dah ni untuk tingkatan 3. Okay, so negatif 10/3. Okay, jadi sekarang kita buat macam mana? Equation dia Y sama dengan MX tambah C. So Y, kita punya Y sama juga Y, sama dengan M. Gradient kita berapa? 1/3 X tambah C. C kita negatif 10/3. So tolak 10/3. Okay, dah siap dah untuk nilai B. Iaitu kita punya titik yang baru adalah 4 negatif 2. Cara dia sama je. Okay, last sekali dia minta origin. Bila dekat origin ataupun titik asalan ni, koordinat dia mesti sifar, sifar. Sifar, sifar. So X sifar, Y pun sifar. Itulah asalan. Okay, jadi Y sama dengan MX tambah C. Okay, bila kita nampak dekat sini sifar, sifar, kita masukkan dalam equation kat sini. Sifar sama dengan M 1/3 sifar tambah C. C sama dengan sifar. So masuk di equation Y sama dengan MX tambah C, di mana Y sama dengan sifar. Tak payah. Y sama dengan Y. M kita adalah 1/3 X. C kita ada nilai tak? Ada nilai, tapi dia sifar. So maksudnya tak ada nilai dah kan? So tak ada nilai. So kita hanya ada Y sama dengan 1/3 X. Okay, ini saja untuk equation yang ketiga, C. Daripada asalan. So equation dia akan jadi Y sama dengan 1/3 X. Maka dia akan selarilah dengan PQ kita ni. Ini je formula dia. Okay, senang kan? Yes, Ari Suden kata negatif 10/3. Good job. Iman pun kata negatif 10/3. Good job. Yang B tadi kan? Betul-betul. Okay, sekarang itu yang B dah betul. Just pastikan ayah dibuat dalam bentuk equation. Y sama dengan apa tadi? Sebab soalan minta persamaan. Yang nilai negatif 10/3 ni hanya nilai C kita ataupun pintasan Y kita. Okay, so kita dah siap untuk soalan yang ke berapa tadi? Akak dah lupa nak kira dah. Okay, so jom kita tengok ada soalan lagi tak? Yes, betul Muaz. Good job, betul. Betul itu, benar itu. Okay, jadi ada lagi soalan? Okay. Dah Kak Padam dulu. Korang bila kau buat macam ni, sempat ke korang salin? Ke tengok balik video baru sempat salin apa yang akak share? Okay, so kita ada gambar raja macam ni. Okay, dia pump sini. Sekejap, kita jadi. Okay, so kat situ dengan dekat sini.
juga. Okay. Lepas tu yang dekat atas ni adalah macam ni. Okay. So, nilai dia adalah sini Y, sini origin, sini X. Okay, dekat titik ni adalah titik S. Sini titik R, di mana nilai dia adalah 5 negatif 10. Okay, lagi negatif 3, 8. Ni Q. Okay, adik-adik, walaupun akak sharekan pada adik-adik ni soalan tingkatan 3 sahaja. Okay, adik-adik jangan lupa segala apa buat yang akak share pada adik-adik tingkatan 3 ni, ini juga yang masuk pada soalan SPM tingkatan 4 dan juga tingkatan 5. Masih lagi sama. That's why akak mula daripada tingkatan 3 ni, akak pilih dulu soalan. Okay, so sama lagi. P negatif 3, 8. Okay, soalan minta apa? Yang pertama, dia bagi tahu ini selari. Kata tinggal ni selari. Lepas tu dia bagi tahu nilai RS ni selari dengan garis paksi Y. Dia selari yang paksi Y. So A, dia minta suruh cari koordinat S. Okay, bila dia minta suruh cari koordinat S, okay, adik-adik tengok dekat sini, titiknya pada X. Pada paksi X. Okay, bila pada paksi X saja, maksudnya nilai Y dia mesti sifar. Nilai Y dia mesti sifar. Dan yang kedua, kita nak kena tahu nilai X. Okay, tengok dekat bawah, ada tak nilai X yang sama? Ada, yang selari dengan dia kan? Dia adalah 5. Dia yang satu garis dengan dia adalah 5. So, nilai dekat sini adalah 5. Jadi, koordinat untuk S, 5. Sifar. Tak payah kira dah. Okay, aku ulang sekali lagi macam mana dapat 5 sifar ni. Dia ada garis tu potong pada paksi X. Jadi, bila pada paksi X, nilai Y dia mesti sifar. Dia bertentangan Bila dia potong pada paksi X, nilai Y yang jadi sifar. Potong pada paksi Y, nilai X yang jadi sifar. Dia terbalik. Dia bersilang macam tu. So, dekat sini nilai X jadi sifar. Dan nak cari nilai X dekat sini macam mana? Nilai X pula. Nilai Y jadi sifar. So, nak cari nilai X dia macam mana? Okay, tengok mana yang sama garisan dengan dia. Satu garis dengan dia. Di mana satu garis dengan dia adalah titik R. Dan titik R, nilai X dia dah bagi 5. Maka kat sini adalah 5. Jadi samalah 5 sifar. Okay, B pula. Mana Kak Yus? Serbu sikit. Kak Yus kat mana ni Kak Yus? Kak Yus busy dek. Okay, jadi so B kita ada persamaan garis lurus QR dia minta. Dia nak minta QR. Q kepada R. So bila minta persamaan garis lurus, kita kena buat apa? Kena tahu M dulu. Okay, macam mana nak dapatkan nilai M? Okay, kita tengok koordinat yang ada dekat sini berapa. Okay, so dia nak minta garis QR. Betul QR bukan PQ? Okay, betul. Dia nak minta QR. So kita ada di sini koordinat adalah negatif 5, negatif 10. Okay. Koordinat dekat atas ni ada ke tak ada? Tak ada. Tapi kita tengok dekat sini dia ada selari dengan yang dekat atas. Kat atas ada tak ada dua koordinat? Okay, negatif 3/8 dengan 5 sifar. Okay, dua-dua dah ada. Jadi kita guna koordinat yang atas ni punya. Okay, nak dapatkan nilai M macam mana? Formula Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. Okay, akak tengok ramai yang tak nak komen hari ni. Kenapa? Senang sangat soalan. Macam mana? Inilah soalan dalam SPM awak pada muncul juga. Senang kan? Senang dek. Okay, so Y2 tolak Y1. Okay, Y2 kita 8. Tolak Y1 kita sifar bahagi X2 negatif 3. Tolak dengan X1. X1 5. 8 bahagi negatif 8. So kita dapat negatif 1. Dia minta persamaan. Jadi Y sama dengan MX tambah C di mana X. M. Di mana M sama dengan negatif 1. Kita dekat sini koordinat dulu cari. Koordinat dia nak nilai QR. So koordinat yang kita ada adalah 5 negatif 10. So masukkan je dia. X, Y, Y. Okay, jadi kita masuk Y negatif 10. Sama dengan M kita berapa? Negatif 1. X 5 tambah C. So last kali kita dapat C sama dengan negatif 10 tambah 5 sama dengan negatif 5. So kita dapat equation Y sama dengan M kita negatif X tambah dengan
C kita negatif 5. So, tolak 5. Y sama dengan negatif X tolak 5. Okay, dah siap dah yang ini. Kita baru siap yang B. Okay, kita ada satu lagi soalan, iaitu nilai C. Sekejap Nilai C pula dia minta pintasan X garis lurus QR. Okay, ni garis lurus QR. Kita dah dapat dah. Y sama negatif X tolak 5. Dia untuk yang C, dia minta pintasan X. Okay, adik-adik kena ingat yang ni. Bila dia nak pintasan X, maka Y sama dengan sifar. Ingat, dia berlawan, terbalik. Bila X dia minta, maksudnya dia nak Y mesti jadi sifar. Pintasan Y, X pula jadi sifar. So, just masukkan je. Sifar sama dengan negatif X tolak 5. Jadi, kita nak cari nilai X kan? So, X kita bawa ke sebelah. X sama dengan negatif 5. Jadi, jawapan kita pintasan X sama dengan negatif 5. Good job. Okay, Ari Suden dah jawab. Iman pun dah jawab. Good job. Betul. Negatif 1. Yang tadi kan, negatif 1 kat sini. Okay, good job. So, C dapat negatif 5. Ari Suden kata. Betul, good job. Okay, Muaz pun kata negatif 1. Okay, yang ni tadi. Good job, betul. Okay, next. Ini kita dah siap dah untuk B dengan C. Soalan senang kan? Tak apa, ini kita dah habis dah. Untuk hari ni kita dah habis dah untuk bab garis lurus yang tingkatan 3. Okay, topik-topik yang akak pilih yang tingkatan 3 ni adalah topik-topik yang masuk dekat dalam soalan SPM juga ya adik-adik. Bukan yang tingkatan 3 sahaja. That's why akak sharekan topik-topik yang macam ni. Okay, contoh kita tengok satu soalan SPM. Soalan senang-senang je, jangan risau. Kita tengok satu soalan SPM untuk tajuk garis lurus. Okay, kita nak buat yang mana tak nak yang ni. Kejap. 47, 48. Okay. Contoh, soalan terakhir untuk hari ni dah dekat sejam dah kan? Akak baby dah tak sedar masa dah. Okay. Akak nak try soalan SPM pula. Okay, ni dah siap ya, akak padam dulu. Okay, kita tengok satu soalan SPM dekat sini. Okay, so akak pilih senang je. Nampak? Ari sudah dah kata senang. See? Ari sudah nak boleh ambil SPM dah. PT3 boleh ambil, SPM pun boleh ambil dah. Good job. Okay, so akak nak ambil soalan yang mana Mana yang macam best sikit? 2013 kot akak ambil ni. 2013 soalan 7. Okay, tengok soalan ini. Sekejap akak ajar. Okay, thank you. Alhamdulillah, semoga bermanfaat ilmu yang akak share hari ni. Okay, so kita tengok dekat sini. Okay, boleh nampak tak soalan akak? Aku tak nampak lagi dia keluar kat sini. Okay, kejap Okay, boleh tengok dulu soalan. Boleh tengok dulu soalan ni nampak ke tidak. Okay. Begitu soalannya. So, cari persamaan garis lurus PR. Okay, garis lurus PR. Okay, cari di mana kita bagi diagram dekat sini. Raja tunjuk menunjukkan dua garis lurus selari. Okay, dia bagi tahu dua garis lurus selari. Okay. OP dan QR. Okay, garis lurus PR adalah selari dengan paksi Y. PR, okay, PR yang ni, PR selari dengan paksi Y dekat sini. Okay, then O ialah asalan. Okay, first dia suruh cari persamaan garis lurus PR. Okay, yang kedua dia suruh cari persamaan garis lurus QR. Dan yang ketiga dia suruh cari pintasan X bagi garis lurus QR. Okay, tengok kat bawah tu berapa markah? 6 markah. Okay, tak nampak lagi ke adik-adik? Allah Akbar. Kejap, still lagi tak nampak ke?
Okey. Tak nampak. Okey, it's okay. Yang tak nampak tak apa. Kejap lagi akak akan lukiskan juga dekat whiteboard. Okey, sebentar tu tengok lagi. Boleh nampak ke tidak yang ni. Okey, di mana kita ada 3 soalan. A, B dan juga C. Okey, akak akan lukiskan kat whiteboard Okey. So, gambar rajah dia. Okey, dia ada kat sini R, sini P. Di mana nilai P adalah negatif 2, 3. Okey, walaupun tak berapa cantik lukisan akak, angkatlah dia cantik Okey, sini Sifa, sini tak, dia selari. So, kita kena buat cantik sikit. Selari. Okey, satu lagi pun kena selari juga. Okey, so sini adalah Q. Okey, gambar rajah kan tak berapa nak tepat Y, sini X, O. Okey dah, siap. Ini je maklumat dia bagi. Di mana dia bagi tahu straight line garis lurus PR adalah selari dengan paksi Y. PR selari dengan paksi Y. Okey, lagi apa lagi dia bagi tahu? OP dan QR. Okey, OP dengan QR pun adalah selari. Selari OP dengan QR. Okey, ni maklumat yang dia bagi pada kita. Yang pertama dia suruh cari persamaan garis lurus PR. Okey, PR dia suruh cari persamaan garis lurus. Kurang jelas, tak nampak. Okey. Tak apa. Kita tengok je pada whiteboard akak. Okey, so kita ada ini soalannya. Di mana yang pertama dia minta persamaan garis lurus PR. So PR. Okey, kita tengok dulu koordinat dia. Kat sini ada negatif 2, 3. So, kita ada koordinat dia negatif 2, 3. Okey, gradient kita dah ada tak? Dah ada ke belum? M. Okey, macam nak cari nilai M? Okey, bila kita kata garisan tu macam tu, macam ni, 2/3 macam ni. Apa kat mimpi ni? Okey, so, untuk dekat sini, kita punya gradient adalah sifar. Kecerunan dia sifar. Kenapa? Sebab apa maksud kecerunan tu? Kecerunan tu bila dia sengit macam tu. Bila dia kata dia tegak macam ni, dia berbentuk ke? Tak ada kan? Okay, bila dia kata macam gini baru kita panggil kecerunan. Okay, kenapa bila kita nampak kita buat satu garis gini, kita boleh buat bentuk segitiga dekat situ. Bila garisan dia tegak, macam mana kita nak buat segitiga? Tak ada kan? Okey, bila tak ada, maka dia sifar lah kat sini. Pap dekat sini sifar. Okey, jadi dekat sini kita nak tentukan nilai kejap ada tak lagi maklumat tertinggal? R, okey, equation selari. Okey, dah tak ada. So yang ini kita dah tahu M dia mesti sama dengan sifar. Maksudnya tak ada nilai kecerunan. Dia tak ada kecerunan pun. Okey, jadi kita just masuk dalam equation Y sama dengan MX tambah C. Jadi Y kita 3 sama dengan M kita sifar. X kita negatif 2 tambah C. So kita akan dapat 3 sama dengan C. Jadi kat sini equation akan jadi Y sama dengan MX tambah C. Di mana Y sama dengan M sama dengan sifar. X kita X lah tambah 3. So perlu tulis ke sifar X ni? Sebab dia tak ada kan? So tak perlu tulis. So kita hanya ada Y sama dengan 3. Ini je equation kita. Y sama dengan 3. Okay? Okay. Okay. So Y sama dengan 3. Then kita nak tengok soalan yang kedua pula. Dia minta cari persamaan garis lurus QR. QR. Dia minta persamaan garis lurus. Okay. Sekarang kita dah tahu atas dengan bawah ni adalah selari. Okay. Sekarang ini ada tak dua-dua titik? Tak ada. Yang mana ada dua-dua titik? Yang ada dua-dua dekat bawah ni. So, untuk B, kita guna yang bawah ni. Cari dulu nilai kecerunan. M sama dengan Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. Okay, Y2 kita ambil atas lah. 3 tolak sifar bahagi negatif 2 tolak sifar. So, kita dapat negatif 3/2.
So dah siap dah untuk gradient. Negatif 3/2. Okay, still lagi tak nampak ke adik-adik? Ataupun dah nampak dah? Okay, aku tengok macam okay. So negatif 3/2. So cari pintas, dia nak minta garis lurus QR kan. So dah dapat dah M dekat sini. So kita nak garis lurus QR. Just masukkan equation balik Y sama dengan MX tambah C. Di mana nilai M kita dah tahu sama dengan negatif 3/2. Dan juga koordinat kita dah ada satu koordinat, 4, 2. Okay, so kita ada 2 kat sini dah. 2 maklumat. So just masukkan je dalam equation. Y, masukkan Y. Sini X, sini Y. So 2 sama dengan negatif 3/2 darab dengan X tambah C. Okay, so kita boleh potong-potong. 2 jadi 1, 4 jadi 2, dapat negatif 6. 2 sama dengan negatif 6 tambah C. Jadi nilai C macam mana? 2 tambah 6. So C kita akan dapat 8. Last kali dia minta persamaan. Okey, akan tunjuk kat bawah ni. Okey, so untuk persamaan Y sama dengan M kita berapa? Negatif 3/2 X tambah dengan C. C kita 8. So dah siap dah. Y sama negatif 3/2 X tambah 8. Okey, Ari sudah kata nampak. Alhamdulillah, syukur. Okey, so ini je untuk kita jawabkan soalan B. Okey, last kali. Last question of the day. Yes, betul Ari student. Dapat 8. Good job. Sorry akak baca lambat sikit. Alamak. Jangan padam dulu kak. Sikit je. Okey, sorry akak terlajak padam. So, kita dah tahu. Okey, ni negatif 2/3. Okey, tulis balik. Sini P. Okey, last sekali. Dia minta cari pintasan X bagi garis lurus QR. Okey, garis lurus QR tadi. Apa equation kita? Y sama dengan negatif 3/2 X tambah 8. Okey, ini yang persamaan kita ada tadi. Dan dia bagi tahu dia nak minta pintasan X. Bila minta pintasan X, maka apa yang kena sifar? X ke Y? Minta pintasan X, Y yang jadi sifar. Okey, masukkan je dekat dalam equation kita. Sifar sama dengan negatif 3/2 X tambah 8. 3/2 X sama dengan 8. So, kita pindahkan bawa ke sebelah. X sama dengan 8 darab 2/3. Dia pindah sebelah je, terbalik kan? So, terbaliklah dia. So, 8 darab 2, 16. 16/3 sama dengan 16/3. So, jawapan kita pintasan X sama dengan 16/3. Okey, dah siap dah. Dah siap dah untuk soalan garis lurus 6 markah. Soalan SPM agak bagi. Soalan SPM. Dari so akak sharekan tajuk ni Ini adalah soalan SPM juga. Okey. So, untuk soalan tingkatan 3 yang masuk pada SPM, akak dah habis dah hari ni. Iaitu tajuk garis lurus ni. Okey, untuk next week akak akan start untuk tingkatan 4 pula. Untuk tingkatan 4. So, akak nak tahu jugalah. Kok ada request ke kan? Nak bab berapa dulu akak mulakan? Kalau tak ada yang request pada akak akan mula pada bab 1 lah. Kita akan mula daripada awal dulu. So, kita boleh mula bab 1. Tingkatan 4. Dan akak akan ikut silibus yang baru Bukan silibus lama. Akan ikut silibus baru untuk tingkatan 4. Okay. So, hari ni akak dah habis. Kita jumpa lagi next week. Di masa yang sama. Di hari yang sama. Okay, kalau ada adik-adik ada soalan, adik-adik boleh tanya pada tim akak. Di mana tim Mathscash JDT, adik-adik boleh tanya. Kita ada Telegram, kita ada Insta, kita ada Facebook. Okay, apa lagi adik-adik nak? Pergi je lah dekat situ. Nak WhatsApp kita orang pun boleh. Lagi-lagi hari student, Iman dengan Muaz. Boleh tahu kan nak PM kita orang kat mana kan? PM je, don't worry. InsyaAllah ada rezeki kita orang jawab. Okey, hari student minta bab 1. Okey, jadi akan mula dengan bab 1 lah dulu. Tingkatan 4, bab 1 minggu depan. Kita jumpa juga di hari yang sama. Esok masih lagi ada live. Esok hari Selasa. Jadi esok live kita bersama dengan Kak Halimah. Okay, untuk apa yang Kak Halimah nak share, kita tengok esok. Apa Kak Halimah nak kongsikan. Okay, next. Hari Rabu akan bersama dengan Kak Lina dan juga Kak Wani. Untuk topik apa nanti akan diberitahu. Untuk
tahap 2, darjah 6 punya tahap 2. Okay, so adik-adik boleh follow kita orang rapat-rapat untuk hari Rabu. Okay, untuk hari Khamis lah kita ada apa untuk algebra pula. Algebra bersama dengan Kak Azwa. Okay, so akak tahu ni hari student Muaz dengan siapa lagi seorang tadi, Iman. Orang ni selalu sangat join kita kan bila live kan. Okay, sharekan lagi pada kawan. Setiap hari pukul 3 kita ada live. Setiap hari. Jadi kalau tengah-tengah tengok macam, hari ni dah pukul berapa ni? Dah pukul 3. Okay, tolonglah terus buka kita punya page MC JDT. Memang confirm ada live dekat situ. Tengoklah. Mungkin kalau cepat lambat pun ada dalam 5 minit gitu. Biasalah masalah teknikal kan. Macam mana? Okay, so kita jumpa lagi minggu depan. Dah banyak saya akan bil-bil kat sini kan. Okay, bye. Assalamualaikum. Jaga diri, jaga kesihatan. Okay, yang penting adik-adik, stay home, stay safe. Kita jaga kita. Okay, so bye. Kita jumpa minggu hadapan di waktu yang sama. Assalamualaikum.